Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hasim Hassan dan ini Sarawak Memilih. Jika kita melihat kepada Sarawak Memilih kali ini adalah kita mahu melihat kepada peluang pekerjaan yang boleh ditawarkan di Sarawak. Cukup luas yang mana kalau boleh saya petik juga menerusi pembangunan bakat dan sumber manusia, Sarawak menyasarkan dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan menjelang 2030 dan ini merupakan perancangan Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg kepada anak-anak Sarawak untuk menjadikan Sarawak negeri maju 2030 itu disebabkan sebagai satu peluang buat anak Sarawak untuk merebut peluang pekerjaan ini. Dan hari ini saya tidak kesorangan sebab peranan untuk memberi peluang pekerjaan itu bukan saja di sektor swasta dan kerajaan tetapi juga kepada agensi-agensi kerajaan yang ada. Dan saya bersama dengan pengurus besar Sentex Commercial, Encik Muhammad Syarin Muhammad Yusri. Apa khabar Encik Syarin? Khabar baik. Syarin, okey, kita bercerita tentang Syarin Sentex Commercial itu. Betul. Mungkin orang nak fahami peranan Sentex Commercial di Sarawak ini, Syarin? Okey, terima kasih atas soalan tu. Jadi Sentex ni dia ada dua kat sini. Satu Sentex Commercial. Kita menggunakan nama Sentex di depan tu sebab wujudnya Sentex terlebih dahulu. Apakah Sentex ya? Sentex ialah merupakan sebuah pusat latihan teknikal dan akronim untuk nama Center of Technical Excellence Sarawak. Okey, jadi pusat latihan teknikal ini untuk Sentex ni dia merangkumi pelbagai bidang. Antara bidangnya ialah teknikal sendiri seperti dalam dunia oil and gas, iaitu seperti jadi welder ke, dalam bentuk welding ke, lepas tu scaffolding ke, itu antara teknikalnya lah. So pada masa yang sama kita juga ada mempunyai program dalam bentuk digital. Okey, seperti mana yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak pada tahun ini, kita mempunyai Digital Academy sendiri. Okey. Jadi dalam Digital Academy itu mempunyai program-program membangunkan aplikasi-aplikasi tertentu, lepas tu dalam bentuk program dalam membangunkan cloud ataupun dalam segi Android ni sebagainya. Okey, itu dari segi digital. Itu antaranya lah. Banyak sebenarnya program dia. So yang selebihnya dari segi fashion, teknologi. So kita juga mengajar orang, mengajar golongan-golongan belia di Sarawak ini dari segi membuat jahitan, membuat produk-produk seperti songket, seperti keringkam. Antara produk yang popular di Sarawak ni, keringkam ni disulam lah, songket ni ditenun. Juga mempunyai produk-produk seperti ready to wear, baju-baju jahitan dan sebagainya. Itu Sentex. Okey. Jadi wujudnya pula 2 tahun lepas, iaitu Sentex Commercial. Untuk tujuan mempromosikan produk-produk ataupun pelajar-pelajar Sentex yang habis belajar. Jadi Sentex Commercial ni mengkomersialiskan produk-produk yang dihasilkan oleh Sentex, pelajar-pelajar Sentex ataupun alumni Sentex, ataupun mempromosikan pelajar-pelajar Sentex itu sendiri. Pada masa yang sama mempromosikan program-program di dalam Sentex. Baik. Okey, bila kita melihat kepada Sentex Commercial itu membantu alumni Sentex itu memasarkan produk mereka. Bagaimana Syarin melihat kepada, because kita tahu pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada kita. Kalau kita cakap semua sektor, bagaimana jiwa atau semangat alumni itu diketengahkan bagi supaya mereka tidak putus asa dalam memasarkan produk mereka. Okey, betul. Dia begini ya, kalau kita lihat Sentex Commercial tadi diwujudkan pertamanya untuk membantu semula pelajar Sentex yang dah habis belajar. Okey, itu pertamanya. Pada masa yang sama, sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak ceritakan juga Sentex Commercial ini diwujudkan untuk membantu komuniti-komuniti usahawan. Kami pun diberi tugas ataupun diberi tanggungjawab untuk membantu komuniti-komuniti usahawan di luar Sentex. Di luar, bukan merupakan pelajar Sentex lah. Itu tanggungjawab dia juga. Jadi apa yang dibuat oleh Sentex Commercial ini? Pertamanya tadi contohnya dalam bidang pembuatan craft, beads, manit dan sebagainya, manik-manik, dan juga dalam bidang songket, mereka hasilkan songket, mereka hasilkan tenunan sulaman keringkam, mereka hantar kepada Sentex Commercial, kami akan pasarkan, kami akan commercialize, buat packaging menarik, dan mereka akan dapat balik semula pendapatan tersebut. Itu pelajar Sentex. Okey, pada masa yang sama kami juga membantu komuniti usahawan di luar sana dengan menyediakan pelbagai platform. Antara platform yang kami sediakan platform fizikal. Okey, platform fizikal ini adalah mendapat kerjasama. Satu lagi entiti yang kita perlu highlight kat sini ialah
Old Kuching Smart Heritage. Okey. OKC. Old Kuching Smart Heritage ni merupakan sebuah sekretariat yang diwujudkan untuk melihat ekosistem, membantu komuniti ini untuk memperkasakan lagi skill mereka, memperkasakan mereka dari segi keusahanan, skill dari segi keusahanan, skill dari segi membuat produk-produk. Jadi mereka bekerjasama dengan Sentex Commercial untuk menyediakan physical platform. Sebab tu kita ada Heritage Central Gallery, tempat kita pasarkan produk mereka. Kita juga ada Songket Keringkam Gallery, tempat sesiapa yang membuat dalam bidang fashion dan juga membuat songket dan keringkam ni meletakkan produk mereka kat sana. Baik. Itu physical platform. Baik, okey. Syarin, mungkin kita akan bersama rakan tugas saya di Bukit Jalil, yang mana kita akan melihat kepada statistik daripada Jabatan Perangkat Malaysia terbitan Oktober 2021, yang mana kategori pekerjaan dan jualan mendominasi penduduk yang bekerja di Sarawak dengan peratusan sumbangan kepada 23.7%. Semuanya akan ada rakan tugas saya di Bukit Jalil akan perincikan. Kembali selepas itu kita akan bersama Syarin. Baik, terima kasih Asim yang bersama dengan Encik Syarin daripada Sentex Commercial, yang mana seperti Asim katakan, saya akan kongsikan kepada anda data-data yang kami kumpul, yang kami petik dari My Local Stats Sarawak 2020, yang mana merupakan penerbitan statistik ekonomi dan juga sosial yang komprehensif di peringkat daerah meliputi 20 bidang. Tetapi untuk waktu ini kita beri fokus kepada pendapatan dan juga perbelanjaan isi rumah. Baik, yang pertamanya kita melihat kepada kadar penyertaan tenaga buruh dan juga kadar pengangguran Sarawak 2019 dan juga 2020, yang mana KPTB iaitu kadar penyertaan tenaga buruh Sarawak menurun pada 1.5% kepada 66.9% pada tahun 2020. Kemudiannya kita melihat kepada satu lagi angka, iaitu kadar pengangguran di Sarawak, yang mana naik kepada 4.3% pada tahun 2020 berbanding pada tahun sebelumnya, iaitu pada tahun 2019, iaitu 3.1%. Baik, kemudiannya kita melihat kepada dapatan yang ingin saya kongsikan. Yang berikutnya adalah bilangan tenaga buruh dan juga penduduk bekerja di Sarawak 2019 dan juga 2020, yang mana tenaga buruh di Sarawak merekodkan penurunan daripada 1,346.8 ribu orang pada tahun 2019 kepada 1,309.5 ribu orang pada tahun 2020. Dan kalau difahamkan juga dalam tempoh yang sama, sebenarnya bilangan penduduk bekerja menurun daripada 1,262.3 ribu orang pada tahun 2020 berbanding 1,347 ribu orang pada tahun yang sebelumnya. Dan penurunan penduduk bekerja di negeri Sarawak ini adalah sebenarnya susulan daripada impak PKP yang dilaksanakan di peringkat persekutuan. Baik, seterusnya kita melihat kepada dapatan yang berikutnya, iaitu penduduk bekerja mengikut kategori pekerjaan Sarawak 2019 dan juga 2020, yang mana kategori pekerjaan perkhidmatan dan juga jualan mendominasi penduduk bekerja di Sarawak dengan peratus sumbangan sebanyak 23.7% pada tahun 2020. Dan ini dikutip oleh kategori pekerja asas dan juga kategori pekerja mahir pertanian, perhutanan, dan juga kita melihat kepada peternakan dan juga perikanan, yang mana masing-masing sumbangannya adalah 15.5% dan juga 13.0%. Sementara itu bagi kategori pekerja mahir yang merangkumi kategori pengurusan, profesional dan juga juruteknik dan juga profesion bersekutu meliputi 19.9% daripada keseluruhan pekerja di Sarawak. Penurunan penduduk bekerja dalam aktiviti industri seperti aktiviti pembuatan, pembinaan dan juga perdagangan borong dan juga runcit disebabkan permintaan buruh yang lebih perlahan berikutan PKP yang menghadkan aktiviti ekonomi dan juga larangan merentas negeri serta penutupan sepadan antarabangsa. Baik, berikutnya saya bawakan kepada anda melihat kepada laporan anggaran pendapatan isi rumah dan juga insiden kemiskinan 2020 yang disediakan bagi melihat pada kesan pandemik COVID-19 ke atas pendapatan isi rumah dan juga kemiskinan pada tahun 2020, yang mana berdasarkan laporan ini, pendapatan isi rumah kasar bulanan penengah dan juga purata bagi Sarawak adalah RM3,831 dan juga RM5,087. Kalau dilihat daripada lebih kurang 42 daerah pentadbiran, saya pecahkan kepada 3 slide ini. Yang paling tinggi kalau dilihat daripada perbandingan, melihat kepada sebenarnya adalah Bintulu, yang mana Bintulu mencatatkan pendapatan bulanan penengah tertinggi iaitu RM7,380.
diikuti dengan daerah pentadbiran yang lain seperti Samarahan, Miri, Kuching, Sibu, Tatau dan juga Limbang. Sementara itu daerah pentadbiran lain yang merekodkan pendapatan bulanan menengah di bawah paras negeri iaitu 4,544. Secara puratanya juga Bintulu juga turut merekodkan pendapatan bulanan purata tertinggi iaitu 8,324 ringgit, diikuti dengan daerah pentadbiran lain seperti Kuching, Miri, Samarahan, Sibu dan juga Limbang. Daerah pentadbiran lain merekodkan sebenarnya pendapatan bulanan purata di bawah paras negeri iaitu RM5,959 dan pendapatan bulanan purata bagi semua daerah pentadbiran telah pun meningkat sebenarnya, yang mana 20 daerah pentadbiran melebihi kadar purata pertumbuhan negeri iaitu 3.4% dengan Limbang merekodkan peningkatan tertinggi iaitu sebanyak 9.1%. Saya kira itu saja untuk waktu ini dapatan-dapatan yang saya boleh kongsikan kepada anda, dan saya rasa itu saja untuk waktu ini. Kita kembali kepada Asim. Baiklah, bertemu kembali. Jika tadi kita bercerita tentang peranan Sentex komersial itu secara menyeluruh, secara luas, tetapi saya ingin tanyakan kepada Syaril, bagaimana jika saya di Sarawak ini, saya usahawan kerepek contohnya, atau usahawan saya menjual kek contohnya. So bagaimana Sentex boleh membantu? Sentex komersial itu boleh membantu memasarkan pasaran saya mungkin bukan saja di platform Sentex tetapi juga di platform digital lain seperti Shopee dan sebagainya. Ya. Okey, sesiapa saja yang mempunyai produk fizikal ya. Kita bercakap tentang food product contohnya. Ada di sini orang Sarawak menjual ikan terubuk. Dulu ikan terubuknya mungkin digoreng di rumah dan makan guna nasi macam tu. Guna nasi. Tetapi sekarang ni kita dah ada teknologi baru, ikan terubuk dijadikan keropok. Keropok ikan terubuk, snack ikan terubuk. So itu contohnya. Siapa yang mempunyai produk fizikal datang ke Sentex Commercial, kami akan ambil produk tersebut dan kami akan menjadikan produk tersebut sebagai sebuah produk yang boleh dipasarkan melalui dua platform. Satu platform fizikal yang kita ada tadi. Platform fizikal lain kita juga bekerjasama dengan pasaraya ataupun hypermarket tempatan untuk meletakkan produk-produk tersebut. Okey, itu physical platform. Digital platform, apa yang kita buat? Kita juga mempunyai kerjasama bersama dengan Shopee yang baru kita lancarkan bulan 9 tahun inilah. Juga ada mempunyai produk di dalam Pandamart, GrabMart. Jadi di sana peranan Sentex Commercial ialah apa? Kami ambil produk tersebut, kami yang akan melakukan penggambaran video ataupun gambar untuk ambil gambar, dan kita akan upload produk tersebut, gambar tersebut ke dalam Shopee, GrabMart, Pandamart. Jadi proses dia kat sini maksudnya ialah seorang usahawan itu hanya perlu menghantar produk dia saja. Jadi daripada proses dari segi gambar, proses mengupload untuk memasukkan dalam tempat-tempat tadi, digital platform tadi, semua yang Sentex Commercial. Yang mereka tahu pada hujung bulan mereka akan dapat pulangan hasil tersebut, kita bayar pada mereka. Dulu produk kami tu kami jual hanya ke rumah je, dan silah banyak kami pola yang ke permintaan customer kami je. Tapi selepas kami mendaftarkan produk kami dengan Sentex Commercial, alhamdulillah bukan permintaan je semakin meningkat, tetapi produk kami dah dikomersialkan. Jadi selepas kami join pertandingannya, kami mendapat tempat kedua lah. Dengan pencapaian yang kami ada, kami pun ditawarkan oleh Sentex Kuching menjadi instruktur. Kalau macam tu saya nak kena jadi usahawan ni untuk keluarkan produk dan boleh jual di Sarawak dibantu oleh Sentex Commercial. Dan juga saya ingin melihat kepada Sentex Commercial ini membantu. Jika Cik Syarin cakap di Shopee itu bermula dari bulan 9 September. Okey, setakat ini berapa usahawan tempatan maknanya dibantu atau ialah bersama-sama dengan Sentex memasarkan pasaran di peringkat yang lebih tinggi lah, maksudnya ini digital dan sebagainya. Terima kasih soalan tu. Dia begini, selepas kita lancarkan kerjasama bersama Shopee dan juga GrabMart, Pandamart, di dalam rekod kita lebih daripada 1,000 permohonan usahawan yang datang kepada kita lah. Tetapi yang betul-betul yang boleh menghasilkan produk yang genuine, maksudnya tadi yang consistently produce produk tersebut lebih kurang 280 usahawan.
Angka nampak sikit 280, tetapi untuk makluman, angka tersebut sebenarnya besar dalam dunia keusahawanan. Betul. Sebab nak mencari usahawan yang boleh dikatakan Committed. committed dan juga usahawan kecil-kecilan ni not easy sebenarnya. Jadi 280 ni merupakan satu angka besar bagi kami yang kami bantu, yang telah berjaya kita masukkan produk mereka di dalam platform-platform digital yang kita masukkan tadi. Itulah dia. Syarin, jika kita tahu sebenarnya Sarawak adalah antara negeri yang ada pusat perdagangan dan pelancongan di Singapura. Betul. Selepas ini akan buka lagi di Brunei dan juga di Indonesia, kan? Okey, bagaimana Syarin Sentex Commercial ini boleh membantu membawa produk? Adakah sekarang dah membantu memasarkan di luar negara tu ke? Okey, kita mempunyai hala tuju yang mana kita letakkan sebanyak dalam 3 fasa. Fasa pertama pada 2019 sehinggalah pada second quarter pada tahun ini, kami meletakkan fasa pertama itu ialah memasarkan produk secara meluas di dalam Sarawak terlebih dahulu. Okey, di dalam Sarawak. Fasa kedua baru saja bermula sekarang ni. Kita baru bermula pada bulan 11 ini, yang mana kita menerokai pasaran Semenanjung Malaysia. Sebab itu pada 2 minggu lepas kami berkunjung ke Semenanjung Malaysia untuk mendapatkan kerjasama daripada hypermarket dekat sana. Okey, sebuah hypermarket yang terkenal terkemuka lah. Dan pada masa yang sama kita juga bekerjasama dengan koperasi-koperasi terkemuka dekat sana untuk tujuan membawa produk Sarawak supaya mereka pasarkan di seluruh Semenanjung Malaysia. Itu fasa pertama. Fasa ketiga, kita akan memasuki international market, iaitu bekerjasama dengan Statos. Jadi Sarawak Tourism Trade yang ada kat sana lah. Dengan mereka, sebenarnya kita punya inisiatif ini dah lama berlangsung. Cuma secara agresifnya kita jadikan dia sebagai fasa ketiga. Sebab dalam fasa ketiga nanti, kita nak pastikan terlebih dahulu produk-produk Sarawak ini dikenali di seluruh Malaysia terlebih dulu. Dan baru secara agresifnya baru kita pergi ke luar negara untuk kita promosikan. Walaupun ada inisiatif ni dah dibuat secara kecil-kecilan sebelum ini. Itulah fasa ketiga yang kita nak buat. Mungkin jangkaan ke fasa, maknanya fasa kedua ni you tengok bila you dah pergi ke Semenanjung itu melihat kepada penerimaan tu, mungkin sambutan betul ada. Jadi begini, dalam fasa ketiga ni kita anggarkanlah untuk kita achieve goal tersebut untuk fasa ketiga secara luasnya pada penghujung tahun 2022. Okey, dari dalam tempoh setahun inilah untuk kita mencapai matlamat kita agar fasa kedua, iaitu menemusi pasaran Semenanjung Malaysia ni dapat dicapai dengan jayanya. Sebab itu kami come out dengan satu kempen yang diberi nama Sarawak Made Product 2030. Kempen ini merupakan kerjasama bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Industri, Terminal Perindustrian dan Keusahanan Sarawak. Kita panggil Mintred lah. Mintred ni yang kita bekerjasama untuk tujuan menghidupkan kempen Sarawak Made Product 2030 supaya pada hujung tahun 2020-30 nanti kita dapat melihat di mana-mana orang akan bercakap tentang Sarawak Made Product, Sarawak Made Product. Saya baru balik dari Lubuk Hantu bertemu dengan seorang usahawan wanita, Regina Lambur. Maknanya dia juga adalah alumni kepada Sentex. Maknanya Sentex memberi peluang kepada dia cara kaedah untuk menjadi keusahawanan itu, menawarkan kursus dan sebagainya, dan dia ada buku coklat yang mana saya dah bertemu. Memang coklat-coklat dia adalah daripada produk-produk tempatan Sarawak. Betul. Dan kalau boleh Syarin melihat, kan, itu Regina. Tetapi bagaimana peranan Sentex Commercial itu untuk memastikan 280 tu sebenarnya macam saya cakap tadi, committed, macam kita cakap tadi, committed. Betul. So because kita tahu Datuk Pating Ketan Sri Abang Johari Tun Oping, dia melihat kepada digitalisasi. Macam mana kita nak macam mana susah ke Sentex Commercial nak adapt kepada mula-mula untuk usahawan belajar guna digital? Okey, semenjak kita diperkenalkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak, iaitu dunia digital ekonomi ini. Jadi semua agensi, semua kementerian di Sarawak ini menyahut seruan tersebut sebagai satu perkara yang positif. Okey. Jadi apa yang kita buat di Sentex dalam kita menyahut seruan, bagi tujuan membantu golongan-golongan usahawan ini agar mereka tidak tercicir ataupun tidak terlepas daripada bantuan-bantuan yang diberikan dari segi membangunkan mereka untuk digital teknologi ini. Okey, apa yang kita buat supaya mereka sentiasa mendapat manfaat tersebut. Sebab itulah sekarang ini kita
di bawah Sentex Komersial, kita wujudkan Sentex Komersial Media. Baru saja dilancarkan pada 3 minggu lepas. Okey, Sentex Komersial Media ini adalah satu idea untuk bertujuan membantu usahawan-usahawan di Sarawak ini agar produk mereka dapat dipromosikan melalui saluran digital. Ramai yang berkata beginilah, ramai yang kata digital ni mesti FB, IG, TikTok, YouTube dan sebagainya. Itu benda-benda yang common dan semua orang dah tahu. Betul. Kami pun menggunakan platform yang sama. Cuma apa yang kami buat agar mereka ini, usahawan ini akan terus mendapat manfaat supaya produk dipromosikan dengan lebih agresif. Kami bekerjasama dengan influencer bertempatan yang mempunyai followers yang ramai dan juga FB tempatan yang mempunyai followers sehingga 1 juta. Untuk menggunakan kerjasama dengan mereka ni melalui Sentex Komersial Media ini di mana Mintred telah memberikan satu dana permulaan iaitu RM50,000. RM50,000 ni untuk tujuan 50 orang usahawan tempatan terlebih dahulu. Itu permulaan RM50,000 ini akan dibahagikan kepada 50 orang usahawan tempatan. Jadi seorang usahawan tempatan akan dapat RM1,000 dalam bentuk worth dia dalam bentuk video promosi. Di manakah video promosi ini akan ditayangkan? Dia akan ditayangkan di FB ataupun IG Sentex Komersial, YouTube Sentex Komersial Media dan juga akan ditayangkan di FB, IG influencer tempatan. Dan pada masa yang sama FB tempatan yang mempunyai followers lebih daripada 1 juta tadi. Okey Syarin, mungkin sedikit saya mungkin ada 2 soalan dari saya. Mungkin kita cerita sikit tentang peranan Sentex itu kerana Sentex saja Betul. Mungkin ringkas ada peluang pekerjaan menanti pelajar-pelajar yang belajar di Sentex. Okey, menariknya tentang Sentex. Tadi Sentex Komersial. Saya bercakap sikit tentang Sentex lah. Sentex ni, sesiapa yang belajar di Sentex, pertamanya mereka 100% akan mendapat peluang pekerjaan. Kalau anda ada diploma ke, ada degree ke, sekarang ini tengah menganggur, sekiranya yang dapat belajar di Sentex ni mempunyai kursus-kursus yang mempunyai waktu seperti 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 bulan. Okey, selepas belajar di sana, Sentex telah mengatur dengan industri yang sedia ada di Sarawak ini untuk tujuan mendapatkan peluang pekerjaan bagi tujuan pelajar Sentex tadi bekerja. Okey, jadi sekarang ini untuk makluman kita mempunyai pelbagai industri. Semenjak Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak memperkenalkan digital economy. Jadi kita juga bekerjasama dalam dunia digital bersama dengan Huawei. Itu ada industri yang adalah pada masa yang sama ada bersama dengan Bosch sebagainya dan Keysight. Jadi itu antara certification yang diberikan oleh Sentex dalam program-program yang diberikan merupakan international certification. Yang mana membolehkan pelajar-pelajar tersebut bila habis belajar mereka boleh bekerja dengan industri sedia ada di Sarawak ataupun di luar Sarawak. Mereka mampu menggunakan certification tersebut untuk bekerja di luar negara. Baik. Itu peluang pekerjaan. Syarin, saya hanya ada 30 second untuk Syarin. Apa mungkin plan jangka panjang Sentex Komersial untuk membantu bukan saja semua peringkat golongan, bukan remaja saja, sesiapa yang ingin mencuba bidang keusahawanan. Okey, sesiapa saja yang ingin yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini ataupun sudah menjadi usahawan, datanglah ke Sentex Komersial sekarang ini. Kenapa? Sebab kami akan bantu anda untuk mempromosikan produk anda. Sebab kita mempunyai satu aim iaitu Sarawak Made Product 2030. Dalam tempoh 8 tahun ini sehingga kita sampai ke tahun 2030, kita nak pastikan di dunia ini orang akan bercakap tentang Sarawak Made Product. Dengan adanya hala tuju sebegini, insya-Allah kami pasti akan membantu anda memastikan produk anda terjual, dipasarkan, dikomersialiskan supaya anda akan dapat pulangan. Pendapatan tersebut akan diberikan kepada anda balik dan anda bolehlah mendapat manfaat untuk menyara keluarga, untuk menjadi seorang yang lebih baik dari segi peningkatan taraf hidup dan sebagainya. Jadi itulah Sarawak Made Product merupakan hala tuju kami. Tahun 2030 kita ingin bercakap tentang di mana anda dapat produk ni di Sarawak. Apakah produk ini? Sarawak Made Product. Macam orang cakap made in China, now made in Sarawak, made in Sarawak. Itulah hala tuju kita. So selepas ini kita akan tahu produk-produk made in Sarawak. Dan mungkin sekian dahulu perkongsian kita mengenai peluang pekerjaan yang terbuka luas di Sarawak ini. Bersama saya Asim Hassan. Salam hormat, kita jumpa lagi.